Jadi kawan aku tengok budak tadi ke? Bukan, ni benda lain pula. Benda lain pula. Jadi benda aku Bungkus. tengok. Benda aku tengok. Benda aku tengok, ni apa ni? Dia tengok. Benda tu keluar pada cermin macam ni. Weh, mana otak kau sial. Assalamualaikum semua. Okay, kembali lagi dalam Seismik Seram. Okay, setelah sekian lama kita dah tak buat Seismik Seram, kita kembalikan balik Seismik Seram. Minta maaf lah saya nak cakap sebenarnya kita orang bukannya buat Seismik Seram je. Kita ada banyak lagi series yang kita orang buat. Tapi ramai orang minta. Ramai orang minta seram. Jadi kita buat lah kan. Sabar-sabar lah. Kalau ada tu ada lah ya. Betul. Tapi sebenarnya kalau korang tanya kenapa Amin tak ada hari ni, Amin kat Perlis. Dan hari ni kita ada Zul Ashari. Oh, jangan intro macam tu. Jangan intro macam tu. Dia kena intro lebih dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nak tanya, mana datangnya Ustaz scammer tu? Tak tahu lah. Datang mana? Mungkin kau sebab kalau di event kau je yang tukang baca doa. Doa makan pun semua orang baca apa? Tiba aku pula kau bagi ustaz. Tak, yang kedua kenapa aku kat tengah-tengah? Dia memang macam tu. Guest memang kat tengah. Dia cerita dia Zul ni dia daripada Obulan tau. Kira office mate lah. Obulan kan, Seismik lah, bla 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 lah. Jadi hari tu kita sembang-sembang dekat luar. Dia kata, kita nak buat Seismik Seram ni, tapi nak jemput siapa? Jadi ada lah Zul Syari ni. Zul dia kata, aku ada cerita seram ni. Cakap, aku ada beberapa cerita lah. Tapi hari ni aku bagi cerita satu je. Oh, bagilah semua. Takkan semua. Bagilah panjang cerita aku panjang. Yang paling best lah Yang paling best, bukan yang paling best lah. Ni yang paling baru lah kalau aku nak cerita hari ni. Yang paling baru berlaku tahun lepas. Dia tahun lepas. Tapi sebelum tu kita start dengan Izzah dulu. Kisah pertama dululah. Okay, so kisah pertama ni kita dah kredit kat M-Star. Ceritanya Waze bawa jalan sampai ke ladang kelapa sawit. Kisah ni bermula sewaktu Nazira yang cerita dekat M-Star ni lah. Okay, dia ni dapat satu tempahan untuk lukis inai pengantin dekat sebuah kampung di Perak. So biasanya kalau malam je Nazira akan minta suami dia teman lah, sebab risau kalau drive sorang-sorang bila waktu malam. Jadi Nazira dengan suami ni bertolaklah ke lokasi rumah pengantin tu berpandukan Waze. Sebab lokasi ni pun agak jauh sebenarnya, dekat kawasan pedalaman. Mula-mula perjalanan tu okey lagi lah. Tapi Waze ni kadang-kadang suka bagi jalan pintas. Dan masa itulah Nazira dengan suami perasan yang Waze dah mula bawa masuk jalan dalam ladang kelapa sawit. So waktu tu jalan memang sunyi. Dah lah sunyi, gelap, tak ada orang. Hanya mereka berdua je masa tu. Dan kalau nak kata lampu pun berpandukan lampu kereta je lah yang boleh suluh jalan. Nazira ni dah mula rasa tak sedap hati. Jadi Nazira ni minta suami dia patah balik lah, guna jalan lain. Dan masa diorang nak patah balik ni, Nazira macam ada perasan Apanya? Ada sekumpulan orang sedang mengintai mereka dari celah-celah pokok kelapa sawit. Dia macam ada mata-mata. Kalau perasan ada mata-mata yang macam pandang. Dia memang tak jelas. Tapi bila kereta suluh dekat kawasan pokok kelapa sawit tu, kelibat tu dah hilang. Tapi dalam sama-sama tu Nazira dia kata benda tu tegak je berdiri celah pokok kelapa sawit berhampiran dengan semak. Jadi sebab panik punya hal, Nazira ni minta lah suami dia pecut cepat-cepat nak keluar dari ladang kelapa sawit tu. Dan masa pecut tu memang dia perasan macam ada satu kelibat tu macam zup lalu depan kereta. Tapi suami dia pun macam memang tak ada berhenti lah. Diorang teruskan juga perjalanan, patah balik. And then Alhamdulillah sampai juga kat rumah pengantin tu lewat lah sebab guna jalan lain. And masa sampai dekat rumah pengantin tu, dia cerita dekat keluarga pengantin ni lah, dia tunjuk lah lokasi Waze. Rupa-rupanya jalan tu memang ada. Cuma masa ikut lalu ladang kelapa sawit tu, patut diorang kena naik satu jambatan lah untuk seberang. Cuma jambatan tu dah roboh katanya sebab ada banjir. Jadi nasib juga sebenarnya kalau diorang ikut jalan tu, diorang kena patah balik juga. Mungkin bertanda lah kot benda tu suruh
kau patah balik lah sebenarnya. Tapi Waze memang selalu buat perangai. Ya memang Waze memang banyak Buat perangai. Aku rasa dia ada perjanjian, dia ada collab dengan alam bunian. Dia ada collab. Ya, kalau Maps dia bagi kita jalan yang shortcut tapi selamat. Betul. Waze dia bawa kita lebih shortcut Ya. tapi menggunakan link di antara alam kita dan alam bunian. Oh macam collab itulah Bunian pantasnya Express. tu. Bunian Express. So aku boleh faham lah macam mana kita rasa vulnerable bila kita dekat tempat tu sebab first of all kau tak nampak orang. Lepas tu bila dia malam dia gelap. Ya Allah, gelapnya. Lagi jalan tu kecil biasanya tau. Ya, Kalau kecil. jalan, Satu kereta je muat. Kat Felda kampung saya pun jalan kecil, berlopak lagi. Kalau selingkuh tu pun kena berhenti bagi kereta lalu. Izzah dah cerita tadi. Jadi, Tapi Izzah ada pengalaman yang Okey, Izzah kalau saya sendiri sebenarnya pernah tau. So cerita ni masa tu sebelum PKP 2018 ke 2017 macam tu lah. Pergilah ada satu rumah kawan dekat dia Shah Alam yang dekat Kilang Gula tu. Time tu dah hantar lah dia malam. And then masa nak balik, dia dah bagi tahu, "Okay Izzah, kalau boleh kau tak payah ikut Waze kalau nak balik pergi Shah Alam balik." Tapi time tu lupa dia bagi cakap, "Okay, nanti ada dua sempang, nanti masuk sempang kanan." Dia sebab terlupa punya hal, buka lah Waze. Padahal dekat je nak keluar pergi ke jalan federal balik tu. Nak tahu tak? Time tu tekan Waze lah. Okay, direct balik rumah lah. Lepas tu dah sampai satu selekor, macam ada satu selekor lah, jalan selekor. Lepas tu ada 2 simpang. Lepas tu macam Waze suruh ambil simpang kiri. Okay. So pergilah simpang kiri. Tahu tak dia suruh lalu mana? Kubur Cina. Okay. Dah lah kubur Cina. Sebenarnya kalau bila pergi siang kan, sebenarnya jalan tu boleh je lalu jalan kanan. Okay. Kenapa dia nak bawa Kenapa dia pergi bawa kiri? Weh, sumpah weh. Time tu macam tak fikir dah lah, pukul 12.30 macam nak patah balik. Sempit. Kita ni bukan sempit, kita dah lah tak kerti. Tak nak ambil risiko. Asyik ikut je, jalan je. Ikut je loh. Berapa panjang kubur Cina besar tau. Tapi disebabkan kita time tu dah malam, speed tu boleh tahan laju jugalah. InsyaAllah Akbar. Seorang drive seorang pula time tu. Aduh, Dia macam menyumpah. Dia macam dah nak call member tu. Dia tak nak angkat pula. Tak ada Aku pula dah nak patah balik dah. Ha? Tak ada nak patah balik lah. Tak, dia dah macam dah termasuk. Dia macam mula-mula tak perasan tu kubur Cina. Faham tak? Dia dah sampai dah in a minute macam, sekejap ni bukan kubur. Dia macam alamak. Tapi tak ada apa-apa gangguan ke apa Gangguan ke? tu alhamdulillah tak ada. Tapi kenapa Waze buat macam tu, tu yang kita tak pasti. Aku pun ada problem dengan Waze juga kan. Tapi bukan cerita aku tau. Ni cerita terbaru lah. Aku rasa ni kelakar. Tapi dalam kelakar-kelakar pun agak misteri lah. Dia berlaku kat bapak aku tau. Okay. Cerita dia, bapak aku pergi kebun. Bapak aku dia nak bersara ni lah kan. Dekat Slim River Perak lah. Jadi ada satu hari tu dia nak balik lah. Dia dah balik tu nak maghrib tau. Jadi ada satu hari tu dia balik, lalu highway tu lah, highway daripada Perak tu kan. Bapak aku Waze, dia kata okay jam. Okay, biasalah Waze ni dia ada fastest route. Kalau enable benda tu, dia bawa jalan ceruk-ceruk mana dia bawa. Dia akan cadangkan jalan yang baru. Batang Berjuntai kot. Aku rasa lah dia Batang Berjuntai sebelum nak ke Kuala Kubu Baru. Aku tak sure. Sebelum nak ke Kuala Kubu Baru lah. Jadi dia pun exit situ. Exit okay. Dia pun jalan. Jalan. Dah makin sempit. Dia bawa truk. Truk besar kan. Jalan makin kecil. Jadi hutan je kiri kanan tu. Jalan satu jalan je. Lepas tu dia tengok kan, betul ke tak betul ni kan. Lepas tu Waze tu asyik rerouting kan. Lepas tu bapak aku macam bapak aku tengok map tu kan, kat Waze tu kan, ni macam dah menyimpang jauh tau. Ni dah macam nak menghala ke Kuala Kubu Baru, tapi ikut jalan mana-mana tau. Dia macam jalan dia, bapak aku cakap, dia macam betul-betul sebelah highway je, tapi dia ikut jalan dalam. Dia macam dia ikut, kadang-kadang masuk jambatan bawah, jambatan highway tu kan, gelap semua tu kan. Bapak aku dah takut. Sekali tiba-tiba dah sampai satu part ni, bapak aku cakap, ni kalau bapak aku teruskan ni entah ke mana-mana bawanya kan. Lepas tu bapak aku patah balik. Padahal memang tak ada kereta. Bapak aku cakap dah masuk sampai estate semua tau. Memang dah scary lah bapak aku cakap kan. Kalau apa-apa jadi kat bapak ayah macam tu, kan. Memang seram lah dia kata. Tapi ayah aku senuzan je lah kan. Sekali dia pun patah balik. Tak kira lah, patah balik lah. Tak boleh jadi macam ni kan. Patah balik. Sekali Waze tu dia macam degil tau. Dia suruh ikut tu juga. Sekali bapak aku cakap tak payah ikut Waze ni, patah balik. Patah balik, masuk balik ke highway. Kira jalan tu macam tak adalah jam pun. So misterinya, ibaratnya kenapa Waze tu macam berdegil, nak suruh kau ikut situ juga. So bapak aku punya teori lah. Ibaratnya macam ada benda nak menumpang.
tolong hantarkan aku kat sini. Faham tak? Sebab lepas bapak aku dah patah balik, okey je, waste okey je. Tapi bila fikir balik kan, weh, Betul juga. macam ada ibarat orang tumpang dia, tolong berhentikan aku kat sini kejap. Macam tu. Aku ada cerita, tapi dia tak mengikut tema sesat lah. Tapi dia dalam tema di atas jalan lah. Waktu tu cuti SEM. So aku biasa cuti SEM, aku ada shooting lah apa semua. And then hari tu aku ada rehat. So aku nak rehat kat rumah. Tiba member aku call, member sekolah. Aku tahu member sekolah ni, kau dah 2-3 tahun tak jumpa. Sebab semua orang kan belajar tempat lain, berbeza. So member aku cakap, jom lepak apa semua. Lepak kedai makan. Lepak kedai makan. Lepas tu diorang cakap aku, jom Zul jalan-jalan. So member aku ni ada kereta. So total waktu tu ada 4 orang. And then dia cakap, jom kita pergi jalan-jalan naik kereta. Nak ikut ke tak nak? Aku Gimana? dengar dulu. Aku cakap lah bagaimana? Alah jom lah ikut je. And then aku pun okey lah, pergi bayar apa semua. Aku tu bodoh, dia dah pukul 10.30 ni. Berjalan ke mana kan? Saat lagi masuk kereta. Masuk kereta tengah jalan ni, member aku keluar highway tau. Aku cakap, nak pergi mana? Lepas tu member aku yang duduk dekat shotgun ni, dia cakap, tu tak tahu kita nak pergi mana. Lepas tu diorang semua gelak. Kita nak pergi Karak Zul. Tak ada kerja. Karak dah. Ya. Tak ada kerja. Kita nak pergi jalan-jalan Karak ni. Dan kita nak cari hantu dah cakap tu. Alamak. Ya. Lalu jalan lama. Tak, lalu jalan aku tak pasti. Okey, jalan lama betul. Bukan highway, lalu jalan lama betul. tau. Aku macam ikut je, pergi je. So aku pun lalu pergilah, ikutlah diorang. And then so jalan lama ni, dia kau datang akan ada Volkswagen kuning welcome kau. Ada, tapi Volkswagen kuning tu tak hidup pun. Dia based on cerita orang yang Volkswagen kuning akan ikut kau bla bla semua. And then ada orang yang ada Volkswagen kuning, dia letak Volkswagen kuning tu dekat Dekat Karak tu. Kau tak tahu ke? Aku tak tahu. Aku ingat cerita yang Volkswagen kuning ni memang cerita. Memang ada cerita. Memang ada cerita. Cerita tu famous. Cerita tu sebab famous. cerita famous tu lah orang tu saja letak. Ya, dia letak. Walau Ya, tapi kelakar lah kita. Dia Volkswagen kuning. Gini gelak-gelak apa semua. So kita orang pun naik lah atas tu. So waktu aku pergi tu kebetulan tengah berkabus. Kita orang ni naik lah, tapi tak ada kereta waktu tu. Sebab orang memang tak ada kereta. Kita orang je. Sampai dekat atas tu, kita orang ni jadi huru-hara lah, gelak lah apalah. Lama tak jumpa, huru-hara dalam kereta, gelak sini sana. Lepas tu main-main lah, main-main. Lepas tu sampai dekat atas tu, dia ada tokong Cina tau. Besar tokong Cina tu. So kita masuk tokong Cina tu. So kita patah balik. Tiba-tiba kabus tebal tau. Kabus tebal. Kawan aku cakap, tak nampak jalan ni. Lepas tu kawan aku break kot. Kawan aku break. Aku cakap, apa break? So dia buka lampu besar. Kita dah keluar dari jalan pun. Gaung. So kita nak kata gaung macam ni. Kita kat sini, berhenti kat sini lah. So dia buka lampu besar, dia tengok, wih. Macam ni. Sebab jalan pun memang jalan tu. Jalan tu dah. So daripada tokong, and then aku rasa dekat tokong dengan jalan utama tu, masih ada ruang yang kereta boleh masuk. Itu lebih kurang. So kita termasuk dekat situ. Macam, nasib baik tak terus. Bahaya. Bahaya lah. Lepas tu, bahaya. Patut balik. Okey, patut balik. So kita jalan balik. Jalan tak sampai 10 minit, kawan aku jerit. Apa ni? Aku kat sebelah dia. So dia kat belah kanan. Engkau shotgun Aku belakang. Kau belakang. So yang driver kan ni, pahal ni tengok belakang. Kawan aku di bahu dia penuh darah tau. Banyak gila darah. Apa ni? Dia macam tu. Aku pun tengok. Nama dia Alip. Sorry Alip kalau kau tengok ni. Aku tiba pasal kau. So Alip ni berdarah tau badan dia. Apa ni? Lepas tu dah penuh darah. Aku cakap, buka baju. Lepas tu dia tutup macam ni. Darah Alip macam ni. And then tiba-tiba Ya, tiba-tiba. Lepas tu kita ambil baju dia yang penuh darah tu, kita lap badan dia. Banyak Banyak. Macam kena tikam ni. Tak pasti lah. Tapi Tiba-tiba kita lap, keluar balik. Keluar balik. Lepas tu member aku tahan. Jap. Sorry. Dekat jap. Jap. Kan dah kan kau cakap keluar balik. Ada kesan luka lah. Lepas tu bila dia dekat lama sikit, and then dia tarik, nampak ada lubang. macam lubang patuk ke cakar ke macam ni? Tak, lubang bulat. So dia tutup. Dalam kereta waktu tu daripada gelak-gelak, terus panik lah kita. Ya. Lepas tu kita pun berhenti lah dekat petrol pump. Lepas tu semua orang tengok apa yang aku ni tak dengar tak kau baju ya. Berdarah. Semua orang tengok kita jalan lah pergi dekat petrol pump tu, masuk tandas, dia basuh and then dia beli plaster. Lepas tu kawan aku ni aku tak tahu kenapa, aku tak pasti kenapa dia tak boleh masuk rumah. So kita pun balik KD. Kau tak ada pergi klinik ke hospital ke apa tu? Sudah aku 12 lebih. Adalah klinik 24 jam. Ya kot, tapi waktu tu budak lah. Tapi tak terfikir lah. Dengan kawan aku entah ada duit tak tidak lah nak bayar klinik. Itu juga Kita orang waktu tu dah fikir ni mistik, tak boleh diubati dengan moden. Dah firasat dah. Ya, lepas tu kawan aku lagi 2 orang ni dah takut.
Ya, masa aku tak cuak gila. Dah Tapi takut. kau lagi cuak sebab kau sebelah dia. Ya, so dua orang ni kan, Hmm. dia cakap, aku nak balik. So member aku ni tak boleh balik sebab rumah dia tak ada orang dan dia tak ada kunci. So dia ni daripada tempat belajar, dia balik rumah tak senyap, melepak. So family dia tak ada. Jadi dia tak boleh balik rumah. Jadi dia ni daripada tempat belajar dia naik motor. So yang dua orang ni nak bail out lah macam. Nampak pun sekarang macam tu lah kayaknya. Sebab tak kau lah, tak nak naik Tapi yang kena luka tu yang tak boleh balik rumah tu ke? Tak boleh rumah. Oh. Ya, time tu dah pukul 2 pagi. jahat. Dah pukul 2 pagi. Kau buat apa? Aku nak tanya kau buat apa? Ya, lepas tu aku takkan nak balik tinggal member aku jadi homeless. Yang punya owner kereta ni nak balik. Dengan lagi seorang tu, aku balik, aku nak balik. Dia hantar tu dia turunkan kita orang dekat tepi jalan. Tapi dah nak dari rumah aku lah. Lepas tu tinggal aku dengan Alip ni. Lepas tu Alip ni diam je. Lepas tu aku cakap, Alip, tak apa, aku teman kau. So malam tu kita tak boleh tidur lah. Kita orang kita lepak surau. Duduk lah kat surau berdua. Lepas tu kawan aku yang ni dia cerita lah, dia menyesal lah ikut dia semua bla bla bla. Lepas tu dia kata esok aku nak balik kampung. So dia tak peduli lah kalau ada kelas ke apa, dia tak peduli, dia nak balik kampung. So esok tu pagi tu dia buat motor, dia start motor sampai Negeri Sembilan, Astana Raja. Dia naik motor sampai ni lah, sampai Rembau lah. So dia balik so dah lama lepas tu dapat kontak dia kata nenek dia baca-baca apa tak, darah tu berhenti. Dalam suasana malam, kita orang pula pergi hura-hara kat Karak apa semua, menjadikan enough data lah untuk kau cakap ya ini mistik. Walaupun mungkin bukan mistik, mungkin apa lah tak tahu lah. So malam tu aku rasa panjang lah sebab aku nak dudukkan dia, nak tidur pun tak boleh juga. Apa yang kau borak kan kau lepak dengan dia tu? Kalau kau nak tahu, lelaki kalau dah pukul 2 pagi orang lepak, dia dah Otak dia berfungsi dia dah lah. start spiritual. Dia kemahiran insaniah. Dia dah tahu topik tu. Okay, kembali lagi dalam Sesmi Seram. Kita nak sambung dengan cerita Zul yang kedua. Ni tak jadi aku, ni kawan aku. Okay. So kita orang last jumpa waktu tu, ni waktu sekolah. Aku dah form 5, form 4. Dia baru dapat lesen motor. And then dia pergi tuition hari-hari naik motor. Hari Isnin dia datang sekolah. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tak datang. Jadi the only hari aku boleh jumpa dia ialah the next week. So macam lama gila tak jumpa. Macam Apa mana cuti? Dia tak datang sekolah. Diorang cakap dia demam. Okay. Isnin depan tu cakap dia, kau demam ke? Aku demam. Lepas tu aku tak sempat habiskan nak borak apa, dia terus panggil, kau nak dengar cerita tak? Oh terus. So cerita dia ialah dia ni balik tuition naik motor. So dia naik motor, lalu area rumah dia ni ada dalam kat area taman lah. Taman ni gelap. KD ni kan? KD Okay. Section 7. Masih di KD. Masih di Damansara. Okay. Sebab Zul ni orang Kota Damansara. Ya. Orang kuat dia. Ya, so kalau orang Damansara dengar ni dia tahu lah Taman Kuning tempat yang haunted. Taman ni biasa memang ada jalan lah. So ni perumahan, so ni jalan. Okay. So dekat jalan biasanya ada lampu jalan. Okay. Okay, so kawan aku naik motor. Kalau korang tahu yang kalau kita dekat sini, shadow kita kat sini. Okay. Okay. Kalau kita naik motor, Okay. kita berjalan, kita naik motor, lampu tu daripada sini, lampu kat sini kan. Betul. So dia akan sebab kita bergerak. Ya, reflection reflection shadow kita tu. Okay. Shadow kita tu yang akan bergerak lah pasal lampu tu pas kita kan. Faham tak? So and then kawan aku tengah jalan, nanti dia perasan dekat dia punya kanan, dia punya shadow tu. Dia tengok belah kanan, dia nampak ada budak peluk dekat belakang. Oh. Macam tu. Lampu yang kedua, dia nak tengok lagi, apa ni? Ada lagi budak tu. Shadow tengah peluk dia kat belakang. Ya. Okay. Dia dah Tapi jap nak tanya, budak tu budak perempuan ke budak tak kecil pasti, lagi tapi ke? macam Macam ada budak lah. bukan rambut shadow panjang lah, shadow. tapi yang bukan penting rambut yang panjang. tak salah aku ceritanya macam budak lelaki. And then next lampu, budak tu dah diri kat belakang dia. Diri. Diri macam ni. So budak tu berdiri sampai pegang bahu dia macam tu lah. Tak Okay. masa dalam keadaan tu dia rasa berat tak? Aku tak ingat lah cerita ni. Aku tak ingat yang dia tak, mungkin detail tu dia tak cerita kat aku lah, yang dia seberat ke apa. Yang dia Tapi tahu dia nampak memang reflection tu. dia nampak dekat shadow tu budak dah diri. And then next lampu, budak tu dah panjat bahu dia macam tu. Dekat depan lampu dah tak ada, jadi shadow dah tak ada. Okay. Jadi dia Panik. Panik Dia tengok cermin kiri. Apa budak tengok? Dia tengok cermin kiri, dia tengok belakang dia tak ada apa. So tengok cermin kanan. Dia tengok cermin kanan, dia nampak ada benda berdiri macam ni. Tapi kalau benda tu dekat atas jalan, maknanya makin kau jalan, benda tu makin jauh. Jauh. Tapi ni makin dekat. Tak, benda tu melekat dekat cermin macam stiker. Tahu tak kalau kau cermin, kalau kau dia stiker, Ya, faham. dia tak pergi mana-mana lah maknanya.
Jadi kawan aku budak tengok tadi ke? bukan, ni benda lain pula. Dia lain pula. Jadi benda aku Bungkus. tengok. Benda aku tengok. Benda aku tengok, ni apa ni? Dia tengok. Benda tu keluar dari cermin macam ni. Weh, mana otak kau sial. Macam tu. Daripada cermin. So kalau stiker tak bergerak kan, memang aku macam ini apa? So kawan aku punya takut Tak accident lah time tu. dah kat tempat lain. Oh. Faham tak? Hah? Dia takut. So bila kau takut ni, dia takut yang dia punya dia macam stuck. Dia sedar dia dah kat tempat lain. Dia dah kat atas motor dah nak keluar highway. Wish. Dia dah tak fikir ada mungkin dipress ke apa tahu-tahu. Oh, Dia tak sedar apa jadi. Oh. Last kali visual yang dia ingat ialah benda tu daripada ni. Benda tu. Dia Keluar daripada jengah cermin. ke weh? Dia jengah keluar daripada cermin. Benda tu, kepala je keluar daripada cermin. Dia terkejut. Dia dah dekat tempat lain. Dia dah dekat atas highway. Dia dah nak keluar highway lah, dia cakap. Oh, mestinya dia tak ingat pun. Ya, dia tak ingat pun macam bawa mana lalu dia mana bawa apa kereta, semua. lalu bawa motor tu lalu mana apa semua. Dia tak ingat. Tahu-tahu dia Dah nervous dia lah tu. sedap Ya. dekat situ. Dia cakap waktu tu aku berdoa aku tak accident dia. Sebab dia dah tak boleh bergenggam dah dia punya Faham? throttle pasal dia. Sebab dia tak rasa, nak pegang tak rasa. Dia betul-betul dia kata lah macam berusaha betul-betul lah nak balik rumah. Jadi bila kau takut ni, kau rasa yang macam mungkin sebab tangan dia bergetar. Jadi dia tak boleh pegang throttle. Jadi dia susah nak press lah apa. So, perasaan tu betul-betul mengganggu lah dia kan. Jadi dia tapi dia berjaya sampai rumah. Dia balik itu yang dia demam. Jadi dia tak pergi sekolah Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Sampai Seminggu Isnin. tu. Tak jumpa kita orang lah. Muka Muka pun aku pun ada tanya muka. Cuma muka dia cakap sebab kalau tengok kat side mirror tu sebenarnya dekat tau. ya dekat. Mesin dia jelas tau kata. Ya. So kawan aku cakap dia bila dia keluar tu, dia kata bila dia keluar tu, dia bukan muka yang menakutkan. Tetapi kau ditenggelami rasa takut. Dia macam sepintas putih je ke ataupun Dia betul-betul muka orang. Ui. Dia betul-betul memang muka orang dekat muka orang. Dia cakap memang muka orang. Tapi by definition dia tak boleh gambarkan bila orang tu muka buruk ke apa ke. Tapi dia flooded with fear. Takut sangat. Terlalu takut. Ya. Dia macam kalau kau tengok harimau dekat kandang, by right kalau kau tengok harimau kau takut kalau di depan kau. Tapi kalau dalam kandang dia tak menakutkan sebab dia dalam kandang. Tapi ni betul-betul kau tengok betul-betul tak ada rasa lain dalam kepala kau, hanyalah rasa takut. Tapi alhamdulillah tak ada apa-apa kan. Alhamdulillah tak jadi apa-apa lah. Tapi takut lah. Yui, scary weh. Dia punya build up pun dah cukup menakutkan weh. Ya, dia macam mula-mula budak. Lepas tu nampak macam benda tu. Ya tak, Tiba-tiba maksudnya dia pap. daripada tengah peluk, tiba-tiba dia dah macam duduk, tiba-tiba dia dah berdiri. Tiba-tiba dia dah duduk atas, dia dah merangkak atas bahu. Atas bahu. Sekali menjengah, bapak dia takut. Dah lah benda tu bila dia Ya. keluar, bila dia ada dekat cermin tu, dia bukannya dia melawan fizik. Ya. As in Dia tak logik kan. Dia tak logik. Dia tak logik. sebenarnya. Kau tak boleh comprehend. Situasi ni Mana? situasi apa? Kau tak boleh translate. Ya. Apa yang jadi? Sebab dia And kata dia- kat belakang macam mana boleh jengah je tu. Ya, dia macam kalau kau cermin, kepala dia keluar macam tu. Dia keluar. Ibarat macam di sebelah kau macam tu lah. Ya, macam tu. Which is kau kata motor jalan kan. Macam mana kan. Kau susah nak So kawan aku memang cakap dia tak boleh gambarkan. dia tak boleh comprehend lah benda tu. So dia memang ditinggalami dengan rasa takut. So all logic semua dah ke tempat lain lah. Dia tak boleh bayangkan dah macam mana benda dia keluar, tak ada. Benda tu yang aku paling takut tu. Aku macam menyesal lah pula dengan cerita kau ni tu. Aduh yai. Entah-entah sebenarnya ada Sebab aku je. takut benda-benda ni, benda penumpang ni. Okey, ni cerita terakhir Ni yang jahat lah. Panjang sikit episod ni tapi tak apa, khaskan untuk Zul Memang tak nak bawa Zul sebelum ni. Betul. Sebab Zul kata ada cerita sedap, dia bawa dia. Sedap, Bayung 3 cerita terus. Okay, ni aku tak tahulah sedap ke tidak ke. Tapi ni Aku percaya kan kau. Ya, ya. Cerita nombor 2 kau sedap sangat. Cerita nombor Yang 2 tadi tu? sedap sangat. Walaupun hantu tu hantu tak berapa nak jahat sangat, dia saja muncul lah. Yang ni hantu jahat. Ni hantu jahat. Oish. Dia memang pada aku jahat lah. Okey. Okay. Aku pada malam yang pertama ni lah, aku tidur di rumah mentua aku. Mentua aku rumah kat Paya Jaras. So dalam rumah dia Dekat lah rumah aku tu. dekat Paya Jaras. Masih Dekat lah. Dia Paya Jaras. Paya Jaras ni dia agak kampung lah, agak kampung dan dia Dekat pasar tu ke? betul area situ. Okey. Dia pinggiran bandar lah. So banyak kampung-kampung banyak. Area rumah pak mentua aku pun belakang tu hutan lah apa semua. And then malam tu anak aku tak boleh tidur. So anak aku setiap 15 minit, setiap setengah jam dia akan nangis. Dia akan tepis-tepis kaki dia. So kaki dia akan gini lah. Jadi kalau kau ada baby, dia Anak kau masa tu umur berapa? Sorry, anak aku waktu tu umur setahun. So anak aku baru boleh angguk,
Boleh geling. Tapi sebelum tu takkan kau tak balik malam tu? Balik. Tapi malam yang nak jadi ni malam pertama jadi macam tu. Pertama kali jadi. Oh, selama kau balik tak ada apa-apa pun? Tak ada apa pun. Yang ni ada tiba-tiba satu hari ni? Ya, dia malam tu tak boleh tidur. So setiap 15 minit dia akan menepis-nepis, nangis-nangis, jerit-jerit, tolak kaki dia. Kalau kau ada baby, kau akan tahu yang dorang ni 1 hingga 2 tahun dia ada leap nama dia, LEAP. Leap ni ialah ada hari-hari yang dia dapat sensory baru ataupun dia dapat ilmu baru, dia akan banyak meragam. So aku macam okay, tengah leap ni budak ni tak apalah. Cuma yang penat bini aku lah. Sebab budak tu nyusu badan. So setiap 15 minit dia nangis-nangis semua. Jadi bila bini aku peluk pun dia nangis lagi, makin kuat dia jerit lagi. And then dia tidur balik 15 minit dia nangis lagi. Jadi aku terjaga. Jadi penat lah. Tapi lagi penat bini aku. Tapi anak aku ni bila bini aku peluk dia nangis. Dia jerit. Tapi nyusu semua dia normal, dia tidur. Okay, malam pertama. And then esok tu nak balik, cerita dekat pak mentua aku lah. Dan nak masuk kereta. So pak mentua aku cakap firasat waktu tu dia kata ada benda ni. Dia cakap macam tu lah. And then aku tak adalah rasa Aku benda pertama kalau aku yelah, aku bukan dalam bidang perawatan alternatif ke walaupun kau dipanggil ustaz. Tapi aku punya my go to reaction first benda pertama sekali in any situation ialah logik dulu. Okay, dia tengah leap. Adalah tu dia tak kena gaul. Okay, tak kisah. Bawa balik rumah. So anak aku malam tadi tak boleh tidur sangat kan. Jadi penat lah. Esok tu aku expecting dia akan tidur lah. Jadi lagi. Jadi kita orang bagilah tengok TV lah apa semua, distract dia sampai dia ngantuk apa semua. And then malam kedua dia nangis lagi. Dia macam ni. Betul bini aku kejut. Bini aku cakap, tengok ni. Dia kejut kau? Masih dia buat macam ni. Tolak tu. Bini aku tengok ni. Bini aku cakap, apa dia buat? Sebab dia setiap 15 minit dia akan bangun. Like sharp 15 minit Pop dia buat. Dia bangun. Wow. Dia jerit. Dia tepis tolak. Bini aku cakap, tengok dia tolak benda ni. Dia nangis-nangis. Bini aku ambil, dia jerit lagi. Bini aku nyusukan, dia tidur. So berulang kali. 15 minit tu buat. So malam kedua anak aku tak boleh tidur. Sorry. Kan dia dah macam tu tepis kan. Apa yang kau buat? Aku mestilah kau dah start kan baca. Tak sangat pun. Oh tak, kau tak suspect tu lagi. Tak, aku bini kau aku masih lead lagi Ya, bini aku yang suspect dulu. Sebab bini aku yang akan terjaga setiap kali dia bangun. Ya, tengok pula dia macam tu kan. Bini aku cakap dia ni, apa benda ni kan. Jadi dia cakap dengan aku. Aku tak percaya, tapi aku macam it could be anything. Takkan kita punya go to reaction ialah untuk kita cakap benda tu mistik. Terus kan. I should be logic dulu lah kan. Okay, tak apalah. And then esok pagi tu anak aku mata dah Mega lebam. Tak tidur lah. So bini aku dah barai. Tapi aku perasan satu benda. Aku perasan anak aku ni Dia banyak nak kat aku. Okay. Dia banyak. Kalau dia jalan dia bagi aku dia ni. Jadi kalau aku nak bagi kat bini aku, anak aku nangis. Aku perasan benda tapi aku diamkan. Aku perasan tapi aku macam apa hal ni kan? Sebab selalunya tak macam tu. Sebab anak aku menyusu badan. Menyusu badan selalunya mesti ada rapat dengan mak lah. Tapi tiba-tiba tiba-tiba macam tu. Jadi malam ketiga ni aku dah penat tau. Penat gila. Malam ketiga sama juga. Tak boleh tidur juga. Tidur 5 minit bangun. Bini aku dah barai. Aku barai, bini aku lagi barai lah. Siapa saya cakap aku lagi penat bini pada bini aku. Bini aku lagi penat. So esok tu kita kerja Isnin. Jadi bini aku mengadulah dekat pak mentua aku. Cakap gini ada anak aku sekian. So pak mentua aku buatlah air bacaan semua. And then dia akan cakap kejap lagi Kak Teh ni ialah adik bini aku akan datang ke rumah aku hantar bagi. So sementara nak tunggu dia datang. So aku tak nak tinggal bini aku berdua dengan anak aku kat rumah. Aku kejap lagi nak pergi meeting. Aku dah nak pergi aku nak pergi meeting. Pagi tu aku buat kerja kat rumah tu. Anak aku tidur. Mungkin 15 minit 20 minit dia nak tidur lah. So rumah aku bilik aku, pintu terbuka, tu dapur. Korang pernah dengar pasal shadow people tak? Okay. Shadow people ni ialah bila kau nampak sesuatu seakan-akan manusia, macam bayang-bayang, dan kau tengok hilang. Okay. Ini bukan shadow people. Ini ialah aku tengah buat kerja, aku nampak ada budak merangkak. Dekat area dapur kan bilik aku. Jad ni kau sendiri? Ya, siang. Ini bilik aku, ini dapur, pintu dapur terbuka, aku nampak dekat tepi dekat pagar yang menghalang kau pasal pagar tu kan? Untuk tak bagi dia masuk bilik air kan. Kat tepi pagar tu ada budak merangkak. Kalau shadow people aku tengok dia akan hilang. Ya, dia tak hilang. Ni aku ni tengok kerja, aku tengok ada benda ni. Aku tengok satu saat dia ada kat situ, hilang. Aku tengok satu saat ada, hilang. Anak aku nangis. Wah, dia nangis. Aku waktu tu tengah fikir gini, apa tadi tu? Tapi anak aku dah jerit.
Pas aku keluar, Gemang kan? aku bangun, aku buka pagar semua, aku tengok bini aku tengah pegang anak aku macam ni. Bini aku dah Benda tu nak dekat dengan tak, anak dia dekat area dapur. Oh, So, dia dapur. dia berjalan lah. So aku nampak dia berangkat budak 2 kali kau nampak? sekali. Tak lah, Kau maksudnya nampak, pandang dia nampak pum hilang. Ejak aku. So aku nampak gemang weh. So aku nampak dia merangkak. So kalau benda tu shadow people, aku tengok dia hilang. Lah sekilas mata lah Tak ada. kadang-kadang kan. Tengok okey tak ada. So aku tengok ada. Aku tengok ada. Satu saat. Kalau kau takut, satu saat is a long time. Ya, faham. Aku tengok satu saat ada. Tu dia hilang. Serentak dia Hilang macam mana? Dia hilang. Dia macam ni. Pup. Anak aku duduk. Wah, nangis. Aku berlari lah pergi kat bilik. Pergi bilik aku tengok bini aku mata dah barai, pegang anak aku yang dah barai tapi nangis jerit-jerit. Oh, gini kan. Nangis. Lepas aku cakap bini aku bagi aku. Aku pegang anak aku peluk lah. Oh, dia diam. Kat bini aku dia nangis, kat aku dia diam. Bini aku duduk kat ruang tamu, sebab dia dah penat sangat. Lepas tu aku bawa anak aku masuk bilik. Aku cakap kat anak aku, ada benda kacau noh ke? Dia diam. Ada benda kacau noh? Siapa kacau beritahu baba? Benda tu ada kat mana? Dekat sini ke? Aku tunjuk dekat tepi pintu. Dia diam je. Dia tengok je aku. Tapi baba dia macam ni lah, dia baring. Aku tunjuk kat tepi dinding. Ni, sini ke? Tak ada, baba dah halau. Tak ada pun, tak ada apa. So aku pergi dekat tepi katil. Tak ada. Aku tunjuk macam ni lah. Tengok, aku pukul pakai bantal. Tak ada. Lepas tu aku pergi dekat tempat tidur dia. Aku tengok tak ada apa. Tak ada apa. Nur dengan baba tak ada apa. Ada kat sini ke? Aku tunjuk. Dia diam. Ada kat sini ke? Dia diam. Lepas tu dekat bilik tu, ujung tepi sana kan, ada tempat dia ada toys lah. Tempat kadang dia main dekat situ. Kau jangan senyap lama sangat. Sekali. Benda ni ada kat sini ke? Anak aku pandang. Ya, dia angguk. Waktu tu aku tak sempat nak telan Elio, bunyi mainan dia. Aku tutup. Pow. Anak aku angguk, mainan tu bunyi. Aku tu tengah tunjuk macam ni. Lepas tu anak peluk aku balik. Apa anak kau apa? Peluk balik lah. takut lah. Macam tu dia peluk aku balik. Lepas tu, tapi kalau kau ada anak kan, kau faham lah. Bila anak kau sakit, Kau protective gila. ya betul. Aku waktu tu kau kalau agak, aku tengah fikir kan, macam benda ni kalau orang aku tumbuk dia. Aku dah penat dah ni. Bini aku dah apatah lagi kat ruang tamu dah barai kan. Sekejap lagi aku buka pintu rumah aku semua. Aku pergi kat bilik tu. Aku cakap, keadaan rumah ni, kalau ada benda yang bukan daripada keluarga kita, aku cakap, kalau bukan daripada keluarga kita, keluar. Noh tak nak main dengan kau. Kau keluar sekarang. So aku pun halau lah. Buat lah, baca lah ayat aku siap semua. Aku halau. Aku kat pintu, aku bawa sampai ke pintu ruang tamu. Pintu depan lah. And then Kak Ati tu datang, bawa air tu lah. Ni aku cakap bini aku, okay, korang semua keluar. Sebab rumah tu kena kosong kot macam tu lah. So diorang kena keluar dari rumah ni. Diorang duduk lah tempat lain. Ni sebentar aku nak spray rumah tu dengan kau suruh bawa Kak Teh tu datang. Dah sampai kan? Dah sampai. Dia bawa lah nak bawa air tadi. Bawa keluar. Mungkin anak aku boleh tidur dalam kereta lah. Sebab aku waktu tu aku fikir, rumah ni kot. Rumah kot. Okay. And then aku pun spray. Aku pun cakap, aku niat dalam hati. Aku cakap, kalau dalam rumah ni ada makhluk-makhluk gaib ke, lalu yang nak bawa mudarat kepada aku nak keluar. Dan aku pun, so dia punya cara ni ialah air bacaan tu kena spray daripada pintu masuk, dinding sampai ke bilik, Habiskan sampai ke pintu masuk balik. So sampai keluar, so aku spray. So aku memang datang lah. Aku cakap aku tutup pintu rumah semua. Rukiah tu aku biar, aku pergi office. Aku cakap bini aku, okay, aku kerja. Bini aku cakap okay, anak aku dah kereta tidur. So okay, aku cakap okay, settle ni. Tolong lah settle tu. Tak settle lagi tu. Dengar dulu. And then baru habis meeting, aku boleh lepak budak-budak ni tengah buat kerja apa semua. Bini aku message. Bini aku cakap anak aku menangis lagi terus. Walaupun dalam gitu. Tak, bini aku dah balik rumah. Oh, balik mana? Jadi aku pun tutup PC. Aku pun aku cakap ya Allah, tak habis gini. Aku pun balik rumah. So aku dulu masa sebelum PKP, aku setiap Jumaat aku ada kelas dengan seorang pakcik. Dia macam ada rumah dia ni, dia selalu panggil ustaz. And then aku ialah antara orang yang akan datang belajar kat rumah tu lah. Belajar tauhid lah. Aku petang tu juga balik kerja, aku, bini aku dengan anak aku tiba-tiga pergi rumah pakcik tu. Rumah pakcik tu?
Aku panggil dia Haji lah, senang. Okay. Aku pergi rumah Haji ni, Nak berubat lah. datang. Lepas tu Haji ni kita semua masuk. Lepas tu dia cakap kita orang, okay, apa cerita? So aku cakap lah apa jadi, anak aku tak boleh tidur. Tadi aku nampak apa, aku ni apa yang jadi kat rumah aku lah. Lepas tu dia pandang bini aku, dia cakap bini aku, nenek ada lagi? Dia cakap ada. Ni ada lagi, belah mak ada lagi, belah ayah ada lagi. Dia tanya macam-macam lah. Dia tanya pasal keluarga, dia tanya pasal ni apa semua. Lepas tu dia pandang aku, dia kata, itulah kalau ikut saya, anak awak tak ada masalah. Aku cakap okey, tak ada masalah, isteri awak. Lepas tu baru aku teringat tau. Apa weh? Baru aku teringat, kenapa anak aku bila aku nak bagi bini aku dia nangis. Setiap malam bila anak aku terjaga, bini aku nak ambil menyusu, dia jerit. So sebenarnya dia tepis-tepis tu dia macam tak nak ke bini kau lah. Tak, ada Tak benda tahu. lain tapi Okey. benda tu yang Dia lekat ke kat bini kau waktu sebenarnya. tu lah. Jadi dia cakap lah bini aku yang ada masalah. Kan? Sebab bini aku ingat tau. Aku betul-betul bini aku cakap bini aku cuba ambil. Nah, aku nak bagi bini aku biar anak aku menggelupur Kat tak situ nak. kau cuba. Dekat situ aku try, dekat rumah lagi banyak kali. Dia tak nak. Jadi something wrong lah. Of course kita tahu anak kita kan. Dan so aku cakap, bila dia cakap macam tu, bini aku yang ada masalah. Jadi aku macam make sense. Jadi dia pun minta izin untuk baca-baca kat bini aku apa semua. Dan lepas tu asbab daripada dia lepas berubat apa semua tu begini. Jadi lepas tu anak aku tidur tak ada masalah. Jadi dah tak ada masalah lah. Jadi mungkin betul lah apa dia kata yang benda tu bukan dekat anak aku. For some reason dia dekat bini aku pada waktu tu. Tapi dia cakap aku yang apa, dia dah buang, dia dah ni, dia dah batalkan whatever yang ada. Apa sebenarnya? Tapi macam mana boleh? Ada tak benda cakap aku tak ke? boleh cerita lah sebenarnya. Sebab aku tengok family aku tengok. Faham. Okay, lepas tu bila balik berubat tu alhamdulillah okey. Elok, betul-betul elok anak aku tidur lama. Malam tu tidur okey. Tidur tak menyusu pun. Betul-betul dia ngantuk, dia tidur. So bini aku baru boleh tidur. Aku tak tidur sebab aku ada kerja. Iyalah. Itulah kisahnya. Okey jap. Aku tertarik tadi kau cakap kau nampak budak tau. Oh. Apa yang kau nampak sebenarnya Zul? Dia macam bayangan budak. Tak, dia kata bukan bayang. Dia hitam. Hitam. Dia hitam. Dia full hitam. Dia berjalan. Berangkak. Aku nampak dia hujung mata memang aku. bentuk budak. Bentuk macam anak aku. Nampak macam anak aku. Ui. Tapi anak aku berjalan, dia merangkak. Saya macam anak aku. Hitam? Hitam. So aku betul-betul tengah buat kerja. Berambut ke? Tak ada. Rambut nipis. Dia hitam lah kalau ada Macam anak, rambut. macam anak ah. Macam anak macam budak. Bayangan. Macam budak, tapi dia hitam. Hitam je. Aku tengok tok hilang. Fuh, Tapi macam aku serious. memang logik dulu. Dia aku pattern dekat ceiling. Selalu macam tu kan. Tengok ataupun ada mungkin ada serangga. Pattern aku logik dulu. Mistake ni mungkin nombor 2 nombor 3. Tapi Sebab bila dah berganggu macam tu dia dah betul terus. lah. Tapi pattern yang biasanya jadi terjadi sebaliknya. Macam anak aku biasanya nak mak dia jadi beranak. Nak kat kau pula, something lah. Faham kau. Berat tu Sebab cerita kau ni. berat, berat Berat sebab tu. baru lagi berlaku. Baru lepas. Tahun lepas. Tapi so far alhamdulillah Baik, sekarang baik, tak ada dah. Sekarang tak ada apa lagi. Betul. Cuma aku bila jadi macam tu, aku rasa aku terus aku faham kepentingan untuk kau at least ada basic dalam macam mana nak halau benda tu. Jadi bila aku borak dengan orang, dia kata antara cara yang paling efektif ialah untuk kau azan. Okay. Kau pintu kau azan. Kau niat nanti kau nak apa benda yang ni, kau nak suruh dia keluar, kau azan. Tu antara cara yang paling efektif lah. Okay. Ada kalau yang lebih hardcore lagi, Okay. orang bawa garam, orang pakai lada hitam. Lada. So tu antara cara-cara jugalah. Apa pendapat kau? Kenapa garam, kenapa lada hitam? Apanya? Kenapa itu? Aku rasa sebab sifat asal dia tu panas aku rasa. Ya. Ya, Macam garam lada hitam. kalau kena kan luka kan pedih. Tajam. Garam tu tajam, lada tajam, hitam tu pedih. panas. Contoh macam ada juga dalam Pasal ayat. aku tengok limau lah kan. Betul. So benda-benda tu kita ambil dia punya sifat tu untuk jadi antara kita lah macam tu lah. Sebab tu kalau kau tengok kadang-kadang ada video ustaz pakai pistol mainan. Fire semua. Risaulah tu ada dulu kadang-kadang. Pernah tengok video tu? Ada kat TikTok. Dia kalau orang yang tak reti dan tak ada ilmu pasal perubatan Islam, dia rasa ni main-main ni scam ni. Tapi tak, dalam perubatan Islam itu ialah medium. Bukannya kita kata kuasa tu pada pistol tu, tak. Ada orang pakai benang dia kata ni aku nampak ni kayu ni aku pukul kau. Dia pakai benang dia pukul. Menjerit benda tu. Dan juga dalam Quran ada ayat-ayat yang panas. Contoh macam ayat kursi ke Yasin, ayat tu panas. Jadi bila kita baca dia memang ada efek pada, dengan izin Allah ada makhluk, ada kesan pada makhluk lah, makhluk gaib lah. Okay. Yelah je tak nafas lu.
Okay, sebelum tu orang cakapkan terima kasih Zul. Baik, sama-sama. Cerita kau memang sedap. Memang Banyak ada tapau 3 cerita terus kali ni. memang tak rugilah bawa. Syafah kalau ada komen yang kata bawa lagi Zul. Okay, Ada sila cerita panggil lain? saya ada cerita. Tadi dia nak cerita pasal tempat belajar, saya pun ada cerita pasal tempat belajar. Tapi tu tempat dah panjang sangat kan. Kalau tak saya bercerita. Dia ni betul-betul jadi kat aku lah. Kita kena lock lah lepas ni. Kalau siapa nak dengar sambungan cerita Zul, tolong komen kat bawah. Dan siapa kalau Hani dia cerita bukan sambung je. Siapa yang nak duduk tengah-tengah. Kalau korang ada kisah ke, tak kisahlah apa-apa pengalaman yang pernah jadi kat korang ke. Kalau berani nak cerita, nak berasuk masuk dalam Sesame Seram, hantarlah email ke Kawat lah. Email kat saya. Hantar email saya, nanti kita bagilah kat bawah. Description boleh hantar email kat saya. Kalau bukan kat saya, kat Amir ke, kat Jadi kita isi je. Okay. Yelah. Kali ni kita ngajak betul-betul. Betul. Lagi sedap kalau kita dengar cerita daripada diorang sendiri. Yes. Betul. Okay, sekali lagi terima kasih sebanyak Zul Sama. kongsikan cerita. Sebenarnya tu kisah macam dekat gak dengan kau kan. So kau yang kena sendiri kan. Jadi Betul dekat dengan rumah pula kan. Terima kasih. Terima kasih kerana mantui diriku. Okay, itu saja untuk Sesame Seram episod kali ini. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Sesame Seram.